Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nepal Channel. Skandal panas sahabat-sahabat semua. Ya, kalau hari semalam ya ISPRM telah menyaman ya firma Guaman yang berkaitan dengan mantan Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional. Hari ini saya ingin memberikan lagi perkembangan terkini ya berkaitan dengan isu ini dan juga isu penyelesaian dana 1NDB era Kerajaan Perikatan Nasional dan Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin. Jadi sahabat semua, hari ini apakah perkembangannya? Ini yang menarik juga untuk saya kongsikan dengan kita bersama. Ya, apabila seperti yang saya katakan ISPRM telah menyaman ya firma Guaman untuk mohon persetujuan 1NDB dedah material sulit. Bukan hubungan sulit ya, tapi material sulit, maklumat sulit ya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi mari kita ikuti perkembangan ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nepal Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Sahabat-sahabat semua, Rosli Dalan Saravana Partnership telah menghantar surat kepada 1NDB bagi meminta persetujuan dana kekayaan Malaysia itu untuk mendedahkan material sulit dan terlindung. Rakan kongsi firma Guaman itu, Palpanaban Devaraju, berkata demikian dalam afidavit sebagai jawapan kepada tindakan mahkamah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ISPRM untuk meminta beberapa dokumen dalam siasatan ke atas penyelesaian yang dimeterai antara Goldman Sachs dan juga Kerajaan Malaysia. Pada ketika itu adalah Kerajaan Perikatan Nasional berhubung dengan isu bond 1NDB bernilai 6.5 bilion USD. Firma tersebut telah pada surat bertarik 16 Oktober 2023, yaitu pada hari kemarin, menulis kepada bekas anak Guam 1NDB, One Malaysian Development Berhad, untuk memohon persetujuan dan authority untuk mendedahkan material sulit dan terlindung setakat mana yang sama adalah relevan dengan permohonan ini, kata peguam itu dalam afidavit bertarik 16 hari bulan Oktober. Palpanaban berkata firma itu telah diberikan salinan kertas kausa oleh ISPRM pada 13 Oktober lalu sekitar jam 2.30 petang. Tambah lagi, firma tersebut akan menfailkan maklum balas substantifnya terhadap permohonan ini dalam masa terdekat selepas konsel mempunyai peluang untuk menasihati kami. Dengan itu, firma tersebut merizapkan semua hak kami, kata rakan kongsi firma Guaman itu. FMT semalam melaporkan ISPRM memfailkan saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur minggu lepas untuk mendapatkan perintah bagi memaksa RDS dan sebuah lagi firma Guaman menyerahkan beberapa dokumen berkaitan siasatan penyelesaian antara Goldman Sachs dan juga kerajaan berhubung isu bond 1NDB. Diingatkan Kerajaan Perikatan Nasional. Portal berita dalam talian itu melaporkan bahwa satu lagi firma Guaman tersebut ialah Chetan Jatwani dan Company. Permohonan ISPRM terhadap firma Chetan ditetapkan untuk sebutan terhadap Hakim Jamil Husin semalam, manakala permohonan terhadap firma Rosli pula ditetapkan untuk sebutan di hadapan Hakim K. Munuyandi hari ini. Dalam afidavitnya, peguam Chetan Jatwani menyifatkan keseluruhan tindakan undang-undang itu sebagai percubaan ISPRM untuk meminta keistimewaan hubungan peguam dan anak guam sekaligus dilakukan dengan niat jahat dan untuk mendapatkan kelebihan tidak adil dalam pertikaian berterusan antara kerajaan dan juga Goldman Sachs. 2 minggu lalu, ISPRM dan pegawai lembaga hasil dalam negeri cuba menggeledah dan menyita dua firma Guaman itu. Dalam satu kenyataan media susulan insiden itu, Chetan berkata dia membantah tindakan itu atas alasan bahwa kelakuan pegawai ISPRM dan LSD adalah menyalahi undang-undang dan sembrono serta akan mengakibatkan pengelanggaran istimewa profesional undang-undang. Peguam itu berkata pegawai ISPRM dan LSDN tidak mematuhi peruntukan undang-undang yang ditetapkan dalam Akta ISPRM 2009 dan Akta Cukai Pendapatan. Ya, itu antara alasan dan juga komen ya daripada pihak berkaitan itu, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat secara detailsnya, mungkin ramai di antara yang tidak tahu ataupun tidak sedar apa sebenar hubungan di antara perkara skandal ini dengan mantan Perdana Menteri, yaitu Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan dengan kita. Saya seperti mana yang kita tahu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun membuat permohonan mahkamah untuk memperoleh dokumen daripada dua peguam yang disyaki menerima rasuah dan pulangan dari aktiviti haram di dalam penyelesaian
di antara kerajaan Malaysia dan Goldman Sachs berhubung kes 1MDB, kes One Malaysia Development Berhad. Permintaan ini dalam dua permohonan yang telah difailkan di mahkamah pada 11 hari bulan Oktober. Jadi kalau kita lihat SPRM telah menamakan Peguam Citan dan firmanya Citan Jetwani & Co dalam satu permohonan. Mereka menamakan Peguam Rosli Dalan dan firma Rosli Dalan Saravana Partnership dalam permohonan kedua. Citan, ini antara kaitan mereka sahabat-sahabat semua. Citan ialah Peguam Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kes sivil, manakala Rosli mewakili mantan Perdana Menteri dalam kes Jana Wibawa. Jadi SPRM mahu kedua-dua peguam tersebut menyerahkan 10 dokumen termasuk surat pelantikan sebagai peguam Goldman Sachs dan 1MDB Rosli, kenyataan akaun bank persendirian akan firma mereka. Dan siasatan ke atas kedua-dua peguam sedang dijalankan selaras dengan Seksyen 17E Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Tindakan permohonan mahkamah ini dibuat berikutan serbuan istiar ke atas kedua-dua firma guaman tersebut tidak menjadi. Dalam affidavit balas, Citan menyatakan bahawa permohonan tersebut cacat kerana permohonan dibuat oleh SPRM bukannya pendakwa raya. Citan turut menunjukkan tiada perjanjian dipersetujui oleh Goldman Sachs untuk membayar 9.7 bilion USD sebagai terma pembayaran di dalam penyelesaian kekal rahsia. Jadi ini sebenarnya yang menjadi persoalan sahabat-sahabat semua, yaitu isu penyelesaian ya untuk pembayaran atau mendapatkan kembali dana 1MDB yang dikatakan diseleweng, ada pelibatan rasuah dan sebagainya. Dan yang lebih mengejutkan adalah kerana isu penyelesaian itu dikatakan adanya unsur rasuah. Maksudnya kalau kita tahu sepatutnya kerajaan mendapat lebih banyak pampasan ataupun mengambil semula dana 1MDB ini. Tetapi dikatakan dalam penyelesaian ini Malaysia hanya mendapat sekitar 9.7 bilion USD. Satu jumlah walaupun agak besar tapi tidaklah sebesar daripada wang 1MDB, wang Malaysia, wang rakyat yang telah disahkau digunakan sebagai merasuah, terlibat dalam pengubahan wang haram dan sebagainya. Jadi perkara ini yang mereka mahukan untuk mendapatkan dokumen sulit, segala perjanjian, butiran dan sebagainya. Jadi sampai di sini saja, menarik untuk kita ikuti. Saya akan berikan update dari semasa ke semasa berkaitan dengan skandal isu penyelesaian dana 1MDB yang dilakukan di dalam era Kerajaan Perikatan Nasional dan mantannya adalah Muhyiddin Yassin ke atas peguam-peguam beliau. Jadi terima kasih sahabat semua. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen juga, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.